Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Untuk mendapatkan berita terkini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Pastinya ada seorang adun, bekas adun daripada UMNO, kini memang sudah mengubah haluan, menukar haluan kepada PAS. Tahniahlah kepada PAS. Adakah ini menunjukkan, menandakan bahawa betul, adakah ini betul kabar angin bahawa menyatakan bahawa akan ada lagi daripada UMNO yang akan keluar daripada sokongan kepada Zahid Hamidi dan menyertai Perikatan Nasional? Betulkah selama ini ada kononnya orang-orang 15, 14, 10 ahli MP ke adun daripada UMNO yang bakal masuk kepada Perikatan Nasional? Terbaru, Jalani Khamis sah jadi ahli PAS. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia Muhammad Jalani Khamis sah menjadi ahli PAS. Penyertaan bekas wakil rakyat UMNO itu telah diumumkan sendiri oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hasan di Parlimen pada hari ini. Kemudian Taqiyuddin berkata keputusan Jalani untuk memasuki PAS tidak akan menjejaskan kedudukan adun terbabit kerana Dewan Undangan Negeri Melaka belum lagi menguatkuasakan undang-undang anti lompat parti. Adakah ini akan menunjukkan bahawa Melaka tidak lama lagi akan lebih ramai lagi adun daripada UMNO masuk ke PAS? Adakah 10 orang, 7 orang atau berurang-urang adun daripada UMNO yang bakal lompat kepada PAS? Kita tunggu sajalah. Sejak pilihan raya umum ke-15 PRU 15 2022, ketaatan dan kesetiaan Jalani terhadap UMNO dan BN terus dipersoalkan. Betul-betul sekarang dia pindah ke PAS. Dia menyertai perarakan pada proses penamaan calon PAS Parlimen Ketereh di Kelantan. Beliau juga hadir pada majlis pengumuman calon Perikatan Nasional PN bagi pilihan raya kecil Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram di Bakri Johor. Namun ketika itu Jalani memberi alasan bahawa kehadirannya di majlis itu bukan atas kapasiti sebagai adun UMNO. Sebaliknya, Jalani berkata dia mewakili pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Muafakat Nasional yang diterajui oleh bekas Setiausaha Agung BN sendiri Tan Sri Anwar Musa. Sekarang nampak dah dia cuba untuk kata simpang sini, las kedapatan juga. Ekoran kemasukan ke dalam PAS, parti tersebut kini mempunyai seorang wakil dalam Dewan Undangan Negeri Melaka sekaligus menambah pada 3 kerusi untuk pembangkang. 2 lagi wakil PN dalam DUN Melaka ialah Muhammad Yazid Yaakob Bemban dan Muhammad Alif Yusuf Sungai Udang. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda fikir, pada pendapat anda, adakah anda berfikir bahawa selepas ini akan ada lagi DUN dari ahli Dewan Undangan Negeri daripada UMNO di Melaka akan lompat lagi? Kerana seperti yang bacakan tadi, di Melaka belum lagi dikuatkuasakan akta lompat parti ini. Jadi tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak ada kesannya kerana belum ada akta ini diperkenalkan di sana, belum dikuatkuasakan. So denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini satu lagi, pemimpin PAS kena balun habis lagi. Ini berkenaan dengan satu poster yang sampai di label oleh netizen sebagai poster ucapan tahniah dari PAS Selangor ini kepada Red Giant lebih sudu daripada kuah. Lebih sudu dari kuah. Betul atau tidak? Terpulang anda tinggalkan komen.
poster ucapan tahniah PAS Selangor kepada pasukan Selangor Red Giant SRG menimbulkan rasa kurang senang dalam kalangan pengguna media sosial. Poster ucapan tahniah itu terpampang wajah pemain dengan menggunakan warna monokrom yang dipudarkan. Warnanya dipudarkan, monokrom. Itu namanya warna-warna monokrom tuh. Tapi lihat, gambar pemimpin PAS tuh, bukan main lagi, diwarnakan dengan warna jelas tuh. Sepatutnya yang kena highlight ialah pemain-pemainnya, pemenang-pemenangnya. Bukan yang di highlight itu pemimpin PAS. Mungkin itu. Poster ucapan tahniah itu terpampang wajah pemain yang dengan menggunakan warna monokrom dan dipudarkan. Sepatutnya itu yang ditonjolkan. Manakala wajah 3 pemimpin PAS negeri yang dilabel lebih sudu daripada kuah itu diletakkan di bagian bawah dengan warna paling jelas dan terang. Apa benda aja nih? Aduh. Jadi suara kurang senang itu kemudian dia diluahkan oleh segelintir penyokong SRG yang berpendapat wajah pemenang yang sepatutnya perlu lebih menonjol, betul, dan bukan dipudarkan. Ada antara pengguna kemudian membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak. Betul, saya ada nampak banyak tau, lebih gempak yang ditunjukkan pemain, bukan pemimpin politik. Ada di antara mereka yang membandingkan dengan beberapa poster tahniah yang lebih gempak. Antara poster dari Menteri Besar Terengganu sendiri, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, yang dipuji kerana meletakkan wajah pemain sebagai highlight utama. Sebagai highlight utama. Ini contoh dia. Itu barulah patuh. Sementara itu ada yang berkampan isu poster terbabit tidak perlu diperbesarkan kerana ia sekadar poster ucapan tahniah. Namun ramai yang lebih beranggapan poster itu lebih kepada mahu tumpang glamour. Poster lebih mahu tumpang glamour. Jadi ramai yang beranggapan poster seperti itu lebih kepada mau tumpang glamour. Mungkin mereka kata dia lebih tumpang glamour kerana yang di highlight bukan pemenangnya. Lagipun kalau saya tengok ucapan tahniah daripada Menteri Besar Terengganu, muka tak ada tau, tak ada pun muka dia. Tapi yang ini memang muka dia yang paling jelas, berwarna penuh lagi. Seolah-olah patutlah ramai peminat kepada SRG ini kata mereka mau tumpang glamour, saja. Okay, so apa pendapat anda? Anda boleh tinggalkan komen. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Kita tahu sekarang ni ada satulah gerakan disebut sebagai gelombang selamatkan Malaysia. Pertama sekali saya fikir juga, apa sebenarnya yang mau diselamatkan oleh mereka ni? Diselamatkan daripada apa? Dan siapa yang perlu diselamatkan? Siapa yang perlu diselamatkan? Rakyat okey saja. Rakyat okey saja. Tapi yang perlu diselamatkan siapa? Mungkin itu sebabnya timbullah netizen di laman maya yang mempersoalkan sehingga memperolok-olok kena mocking ni, dipermainkan pula gelombang ini. Sampai yang syoknya ni ada dia punya dia punya poster dia bilang gelombang selamatkan anak menantu. Gelombang selamatkan Malaysia diadakan malam kemarin oleh pembangkang tidak mendapat sambutan memberansangkan dari orang luar. Hantaran Facebook berupa poster yang diwar-warkan oleh Ketua Pemuda PN.
Ahmad Fadli Syari mengenai program itu hanya mengundang kecaman pengguna media sosial. Mereka mengumpamakan program itu sebagai gelombang selamatkan anak menantu. Aduh, siapalah yang terasa pedas nih. Program gelombang selamatkan anak menantu. Ia rentetan daripada kes menantu kepada beberapa pemimpin tertinggi Perikatan Nasional yang terpalit dengan kontroversi penyelewengan. Beberapa foto program yang berlangsung di sebuah dewan beredar di media sosial. Penyokong mengatakan program itu full house, dihadiri orang ramai sehingga memenuhi dewan. Namun melihat jumlah kehadiran yang dikatakan sekitar 200 orang sahaja. Ramainya 200 orang. Netizen mengatakan ia seperti perjumpaan ahli-ahli PAS saja. Ahli-ahli PAS saja, mana yang lainnya? Takkan gelombang selamatkan Malaysia dihadiri 200 orang dan ahli PAS saja. Macam mana tu? Ini satu antaran nih, full house gelombang selamatkan Malaysia, dia kata. Tapi bila dilihat hanya lebih kurang 200 orang dan semuanya macam ahli PAS saja. Menurut laporan inilah. Ketika ini peranan pembangkang yang mahu selamatkan Malaysia pula dipersoalkan kerana kumpulan itu lebih banyak meninggalkan sidang parlimen ketika isu-isu besar berlaku. Mereka tidak pula berbahas dengan baik. Malah ketua pembangkang sering dilabel lemau kerana tidak berani berhadapan dengan Perdana Menteri. Suatu sesi pertanyaan Perdana Menteri. Seorang penyokong tegar BN pula berkata ceramah kemarin langsung tidak menyentuh tentang usaha menyelamatkan Malaysia, tetapi banyak menyerang UMNO. Komen dia, aku tengok ceramah himpunan gelombang selamatkan Malaysia semalam bukan pasal nak selamatkan Malaysia pun, dia kata. Semua berceramah dok mengatakan UMNO saja. Semua cerita terkini dalam UMNO depa dok jajah malam tadi, katanya. Obses betul dengan depa dengan UMNO ni. Crowd hadirin pun tak ramai, sedih. Ciap individu bernama Tun Carlos. Tun Carlos ni saya selalu tengok juga. Okey, anda boleh lihat laporan ini di harapandaily.com. Gelombang selamatkan Malaysia dipermainkan oleh netizen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini betul tepat sekali. Sebelum tu, terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Okey. Ada pernah peribahasa cikgu saya dulu ajar. Mengajar etik berenang pertama. Kedua, seperti ketam mengajar ketam yang lain berjalan lurus. Dan paling teruk sebenarnya ialah ada satu istilah cermin rosak. Cermin rosak ni begini. Dia cuba nasihatkan orang lain tapi dia itu lebih teruk. Ada lagi satu. Dia suka sangat menyibuk tentang orang lain. Dia boleh nampak selumbar dekat mata orang lain tapi kayu balak di mata sendiri dia tak sedar tahu. Malu tak pastilah. Saya pun tidak pasti. Inilah yang mungkin terjadi kepada Wan Faisal. Wan Faisal yang cuba sembang. Sembang konon nak jadikan KLIA world class. Siap bagi nasihat, tunjuk buku ni Sim Kibon ni, dia tunjuk ni KLA supaya KLIA jadi world class. Banyaklah dia, tapi dia tidak ingat sepatutnya kasih nasihat dulu kerajaan di mana-mana yang berlaku lah. Tapi yang dalam kes ini disebut di sini KLIA world class, tapi stesen bas KB macam bengkel saja. Apa hal? Ada gambar tu tahu. Ahli parlimen macam Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal menjadi bahan sindiran ramai selepas beliau cubalah mengajar kerajaan sekarang ini bagaimana untuk menjadikan lapangan terbang antarabangsa KLIA bertaraf dunia. Bertaraf dunia. Tapi dia lupa. Beliau ketika sidang Dewan Rakyat baru-baru ini membawa buku biografi mendiang Sim Kibon, bapa kepada kejayaan lapangan terbang canggih, meminta kerajaan belajar daripada usaha mendiang.
Katanya resepi untuk menjayakan lapangan terbang terkenal itu bukan di atas tangan GIP atau BlackRock. Iyalah, betul lah. Tapi menggunakan pengalaman dan kepakaran sendiri. Nah, saranan itu ibarat menyerang diri sendiri pula. Malu. Apabila ramai terus mempersoalkan apalah yang sudah dia lakukan untuk membangun stesen bus di Kota Baru. Tempat sendiri, terminal bus sementara itu sehingga kini masih digunakan. Walaupun kekurangan berbagai kemudahan menyebabkan lokasi tersebut dianggap antara lokasi pengangkutan awam yang ketinggalan zaman. Atas sebab itu atas sebab itu ramailah menyarankan agar Wan Faisal ni menaik taraf dulu, kasih naik taraf dulu stesen bas KB sebelum berani untuk mengajar kerajaan naik taraf KLIA. Lama antara komen yang siok saya baca ni, sebelum Wan Faisal nak cuba ajar hendak jadikan KLIA world class, apa kata kau usahakan dulu stesen bas Kota Baru supaya ada rupa bas stesen bas. Kemudian baru cerita teori kau di parlimen. Nah, kemudian ada lagi orang bincang masalah MAHB, dia bincang masalah stesen bas. Aduh. Ya, kemudian dibalas pula semula oleh pengguna X. Ya, tersebut dengan ringkasan paling mudah untuk difahami. Wan Faisal ceritanya macam ini. Kalau stesen bas yang mudah macam ini pun kamu tak reti nak urus, bagaimana kami nak percaya kamu boleh uruskan airport pula? Betul. Kalau stesen bas pun tidak dapat diurus, tak reti nak urus stesen bas yang kecil itu, tak dapat nak urus, ini janganlah cuba-cuba untuk urus airport pula. Perkara itu kemudiannya disokong oleh ramai kerana bagi mereka pemimpin sepatutnya membuktikan kemampuan mereka dengan menggunakan stesen bas KB dengan membangunkan stesen bas KB yang berbelas tahun ketinggalan. Apa kata Wan Faisal? Hadam dululah komen-komen netizen ini, barulah cuba-cuba untuk ajar kerajaan. Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Mahyudin Mat Yassin. Memang kali ini dia termakan dengan senjata sendiri, dengan senjata makan tuan lah. Kena sendiri kali ini. Apa tidaknya dia antara orang yang paling kuat menentang, tapi kali ini dia sendiri dapat masalah dengan penentangan yang dia buat tu. Harapnya kali ini Muhyiddin Yassin dan Bersatu fahamlah. Harapnya mereka dah faham. Kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Dulu waktu dibentangkan oleh Menteri Undang-Undang, siapa yang bangkang dulu, siapa yang bangkang betul-betul. Sebab waktu itu banyak sangat berita-berita kabar angin bertiup, kononnya ahli UMNO nak lompat bersatu dan macam-macam lagi. Syok lah waktu itu, seronok lah. Sekarang dah kena lubang hidung sendiri. Apa rasa oren? Ini ada satu artikel daripada Harapan Daily. Harapnya Muhyiddin Bersatu dah faham kenapa Akta Lompat Parti diperlukan. Selepas insiden 6 ahli parlimen ini, Muhyiddin dan Bersatu diharapkanlah supaya mereka dah fahamlah kenapa anti lompat parti ini, akta ini diperlukan. Baguslah ahli-ahli parlimen PN dan Bersatu dah mula berhujah di parlimen bencana akibat budaya ini. Kelompangan yang wujud dalam akta itu hasil daripada cadangan Mahyudin sendiri. Mahyudin Yassin dulu sendiri cadangan. Eloklah ditutup semula, dipindah dan diperkemas. Kerajaan Madani pula bersetuju untuk melakukannya. Tak ada masalah. Tak perlu lagi diungkit apa yang berlaku sebelum akta ini digubal. Lupakanlah sejarah silam yang semua pasti ada kisahnya. Semua parti mesti ada kisah-kisah sejarah silam. Lupakanlah. Akta Lompat Parti 2022 sebenarnya telah pun memulakan lembaran baru untuk kestabilan politik Malaysia yang kita perlukan untuk tingkatkan daya saing negara. Cukuplah insiden seperti langkah Sheraton dan tebuk atap yang menjahanamkan ekonomi negara.
dan sebabkan kebencian mendalam rakyat terhadap ahli politik. Berpolitik menukar kerajaan buat 5 tahun sekali, sudahlah, cukuplah. Berpuluh-puluh juta ringgit wang negara yang nak dibelanja untuk 6 PRK ini boleh dialihkan untuk bantu rakyat. 6 PRK yang nak dicetuskan ini hanya memenuhi ego pemimpin-pemimpin politik dan bukan isi kekosongan akibat daripada kematian wakil rakyat. Ini lebih pada sabotaj ekonomi dengan mengganggu kestabilan politik negara pada waktu pelabur mencurah-curah masuk ketika ini, apatah lagi rating kita dah semakin naik. Kata ringkas tapi betul cukup bermakna. Saya setuju nih. Cukup-cukuplah, sudah-sudahlah. Harapnya selepas ni Widin Yassin dan Bersatu fahamlah. Hidup ini macam roda, kadang-kadang kau di atas, kau tidak mau yakin sangat. Nanti bila sudah masanya, bila sendiri terkena, macam-macam lah. Lepas tu cerita lain, buat lain cerita lain. Bila terangkan kepada orang lain, lain ceritanya. Seolah-olah semua salah orang. Yang sebenarnya siapa yang bersalah. Okey, tinggalkan komen anda. Jenetnya di Suara Rakyat Bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Mari kita jaga sama-sama negara kita supaya aman, damai, harmoni dan terus diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyutnya di Suara Rakyat Bergema di channel ini. Nampaknya video-video saya yang saya beri tajuk Muhyiddin, minta maaf, yang saya beri tajuk Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tumbang, itu paling banyak mendapat tontonan. Dan rupanya daripada itu saya dapati memang ramai sangat yang mau tengok Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi. Saya pun hairan. Kenapa sebenarnya ada orang mau Perdana Menteri sekali lagi Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin Yassin? Pada pendapat saya, bukan tidak boleh dia jadi Perdana Menteri sekali lagi, boleh saja. Tapi persoalannya ialah kenapa perlu dia lagi? Bukankah ada lebih ramai yang lebih bagus dan sebagainya? Dan yang paling tepat ialah dia tidak akan jadi Perdana Menteri lah. Dia tidak akan jadi Perdana Menteri untuk kali kedua dalam masa yang singkat-singkat ini, tidak. Kerana tren sekarang saya lihat Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak akan mendapat sokongan untuk jadi Perdana Menteri bagi Perikatan Nasional. Lagipun seperti yang kita tahu, PAS pun sudah menyatakan bahawa mereka pun ada calon Perdana Menteri pada pilihan raya yang lalu, iaitu calon mereka tidak lain tidak bukan Menteri Besar Terengganu. Dan itu sendiri pun dipersetujui atau diperakui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia juga memperakui bahawa Dr. Sam itu, iaitu Menteri Besar Terengganu itu, memang mempunyai kualiti, memang mempunyai kelayakan untuk jadi Perdana Menteri. Habis kalau sudah begitu, mahukah PAS membiarkan begitu saja jawatan Perdana Menteri jatuh kepada Bersatu yang tak kuat mana sekarang ini, yang ramai orang kata Bersatu sekarang ini hanya berharap kepada kekuatan daripada PAS. Yang ramai orang kata Bersatu ni hanya melukut di tepi gantang, hanya mengharapkan kekuatan daripada PAS. Kalau ada pilihan raya pun, kemenangan-kemenangan daripada Bersatu itu pun hanya kerana ihsan, bantuan, kerjasama dengan PAS. Cuba kalau tidak ada PAS, boleh menangkah Bersatu? Dan lagi, saya fikir Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya memberikan peluang lah kepada yang lain. Walaupun dia secara tradisinya memanglah semua yang menjadi presiden atau bukan presiden, pengerusi kepada satu gabungan parti politik itu, Perikatan Nasional, contohnya ialah Muhyiddin Yassin. Secara tradisi, pengerusi itulah yang jadi calon Perdana Menteri.
Tapi persoalannya, mahukah lagi PAS Mahyadin Mak Yassin jadi Perdana Menteri, yang menyebabkan PAS hanya sekejap saja berada dalam kerajaan. Sekejap saja dalam kerajaan, lepas tu tumbang. Tumbang kerana nampaknya Mahyadin Mak Yassin didakwa telah pun gagal menjalankan tanggungjawabnya sebagai Perdana Menteri. Mahukah kita Perdana Menteri kita sekali lagi yang tidak pun pandai bercakap secara live, yang mahu dirakam dulu, takut untuk live, takut untuk jawab wartawan, mahukah begitu? Itu soalan-soalan yang kita boleh pertanyakan. Apapun sebenarnya, kalau memang Mahyadin Mak Yassin jadi Perdana Menteri sekali lagi, itu bagus, tidak ada masalah. Yang penting pastikan kali ini kerajaan yang betul-betul nanti ni betul-betul yang bagus lah. Tidak ada lagi sakau menyakau sampai anak menantu yang lari ke luar negara tidak berani balik Malaysia. Jangan ada macam itu lagi. Berhentikanlah perkara-perkara begitu. Okey, dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.